Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fawaz bin Muhammad Nazri, bernombor matrik A177147. Okay, saya daripada kumpulan 8 membentangkan mengenai perbezaan antara bola sepak dan juga futsal. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pengenalan kepada bola sepak dan futsal. Bola sepak adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua pasukan yang masing-masing dianggotai oleh 11 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Setiap pasukan juga dibenarkan memiliki pemain simpanan. Masa permainan diberikan sebanyak 45 minit bagi setiap separuh masa. Menurut FIFA, permainan yang mempunyai ciri-ciri bola sepak ini telah lama wujud di negeri China sejak abad ketiga lagi. Dan harus diakui negara-negara Britain menjadi pihak yang mempopularkan sukan bola sepak moden ini. Tetapi menurut rekod sejarah, negara yang mencipta sukan bola sepak ini bukanlah daripada negara barat sebenarnya. Tetapi bola sepak ini mula wujud di negara China. Seterusnya, pengenalan bagi futsal pula. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua pasukan yang dianggotai oleh 5 orang. Sukan futsal adalah permainan yang merupakan pecahan daripada sukan bola sepak. Tujuannya juga adalah sama seperti bola sepak, iaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Selain 5 pemain utama, setiap pasukan juga dibenarkan memiliki pemain simpanan. Futsal juga adalah satu bentuk permainan bola sepak dalaman yang terletak di bawah naungan FIFA yang dimainkan di seluruh dunia. Masa permainan futsal ini agak singkat, iaitu sebanyak 20 minit sahaja bagi setiap separuh masa. Futsal dimainkan dengan hantaran bola rendah. Kemudian futsal ini dipopularkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Cipriani. Kemudian futsal ini berasal daripada perkataan foot, iaitu football, bola sepak dalam bahasa Brazil, dan salon, iaitu dewan tertutup dalam bahasa Brazil. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang lain untuk menceritakan mengenai perbezaan antara bola sepak dan juga futsal. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya Muhammad Akmal bin Abdul Rashid, nombor matrik A181361. Saya akan menjelaskan lagi lebih mendalam mengenai perbezaan bola dan futsal ini dalam skop, iaitu yang pertama adalah jumlah kekasaran di antara bola sepak dan futsal. Seperti kita tahu, bola dan futsal ni kita mempunyai kekasaran, tetapi di antara dua itu dia ada perbezaan. Yang pertama adalah untuk futsal, jumlah kekasaran terkumpul juga dikira, dan sekiranya pasukan telah melakukan sebanyak 6 kekasaran di dalam futsal pada setiap separuh masa, maka sepakan second spot penalty akan diberikan kepada pasukan yang dikasari. Okey, di sini apa yang kita faham, kalau di futsal, kalau ada 6 kali kesalahan, dia akan diberikan second spot penalty. Manakala untuk bola sepak pula, kalau kita sering mengetahui bahawa kalau satu kekasaran, dia akan bagi free kick saja. Dia tak akan ada second spot penalty. Itu yang pertama, kita boleh lihat mengenai kekasaran. Yang kedua adalah saya akan memberi penjelasan pula mengenai lontaran dalam dan juga kick in. Seperti kita tahu, kalau di dalam bola sepak, kita memanggil adalah lontaran ke dalam, throw in, dan untuk bola sepak pula adalah kick in. Membezakan kedua ini adalah kalau lontaran ke dalam, kita menggunakan tangan bola untuk melontar, dan jika kick in pula, kita hanya menggunakan kaki, tapi bola tu kita pegang, dan kaki tu kita pegang bola tu, kaki sambil tu kita sepak. Seperti itu perbezaannya. Untuk bila bola dah out daripada luar padang, kita akan mengambil dua cara tu. Dan yang ketiga adalah sistem permainan. Seperti kita tahu, kalau untuk futsal ni, kita tahu sistem permainan dia adalah bergerak pantas, laju. Manakala bola sepak ni dia tidak sepanjang masa dalam tempoh permainan tu adalah permainan laju. Dia akan ada permainan long ball. Lepas tu
Kalau di futsal pula dia permainan lincah dan memerlukan sepenuhnya skill individual. Manakala untuk bola sepak kita tahu kalau bola sepak ni memerlukan teammate dan perlu bergerak dari defense ke midfield dan juga ke striker. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Baharin. Nombor pelajar A17969 akan meneruskan perbincangan mengenai perbezaan bola sepak dan futsal mengenai aspek bilangan pemain. Dua sukan ini iaitu bola sepak dan futsal melibatkan dua pasukan. Perbezaan yang pertama dapat dilihat dari segi bilangan pemain dalam perlawanan. Bagi futsal, bilangan pemain dalam perlawanan hanya melibatkan 5 pemain sahaja termasuk penjaga gol. Perlawanan tidak akan diteruskan sekiranya sesebuah pasukan kurang daripada 3 pemain. Bagi bilangan pemain gantian untuk sukan futsal, tiada had bilangan pemain gantian semasa perlawanan. Manakala bagi sukan bola sepak, bilangan pemain dalam sesebuah perlawanan melibatkan 11 pemain termasuk penjaga gol. Perlawanan tidak akan diteruskan sekiranya sebuah pasukan kurang daripada 7 pemain. Bagi bilangan pemain gantian pula, pergantian hanya terhad kepada 3 pemain. Namun begitu, ekoran impak COVID dalam sukan permainan bola sepak, FIFA telah memutuskan bilangan pemain pergantian diubah daripada 3 pemain kepada 5 pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrin Iqbal bin Kamal. Nombor matrik saya A181388. Hari ini saya akan terangkan perbezaan tempoh masa futsal dan bola sepak. Yang pertama, tempoh separuh masa bagi futsal adalah 20 minit, manakala tempoh separuh masa bagi bola sepak adalah 45 minit. Yang kedua, di setiap separuh masa, iaitu di antara separuh masa pertama dan separuh masa kedua, futsal akan diberi rehat selama 5 minit, manakala bola sepak akan diberi rehat selama 15 minit. Okey, yang ketiga, perhentian masa di dalam sukan futsal adalah dibolehkan, iaitu sebanyak 2 kali selama seminit, manakala di dalam bola sepak adalah tidak dibenarkan untuk mengadakan perhentian masa bagi di dalam separuh masa pertama ataupun separuh masa kedua. Okey, yang keempat, jenis pengiraan masa bagi futsal adalah running time ataupun stop time, manakala bola sepak menggunakan jenis masa running time. Sebenarnya jenis pengiraan masa bagi futsal ini dia adalah bergantung kepada pengadil itu sendiri sama ada hendak menggunakan running time ataupun stop time, dan ia kebiasaannya mengikut kepada jenis pertandingan yang dimasuk. Contohnya seperti sama ada liga perlawanan, peringkat kebangsaan ataupun secara sekolah. Jadi pengiraan masa itu adalah bergantung kepada pengadil perlawanan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hazli bin Azman bernombor matrik A180505 dan saya akan meneruskan dengan pembentangan perbezaan bola sepak dan futsal dari segi pengadil. Okey, perbezaan pertama ialah bilangan pengadil. Bagi bola sepak, pengadil hanya mempunyai 1 pengadil saja dan 2 orang penolong pengadil. Seorang sahaja pengadil yang berkuasa penuh untuk mengadili sesuatu perlawanan. Pada tahap permainan yang lebih tinggi, pengadil akan dibantu oleh pegawai keempat, yang mana pegawai keempat ni fungsinya adalah mengawasi bidang teknikal pasukan dan membantu pengadil dalam tugas pentadbiran.
bilangan pengadil dari dalam permainan futsal pula ialah mempunyai satu pengadil dan satu pengadil kedua. Kedua-duanya berkuasa untuk mengadili suatu perlawanan. Pengadil kedua bertugas di sebelah gelanggang yang bertentangan dengan pengadil dan dibenarkan menggunakan wisil. Pembantu pengadil rasmi yang lain selalunya hanya ada pada pertandingan futsal yang lebih tinggi, berfungsi sebagai pengadil pengganti dan juga pengadil ketiga untuk tujuan mengawasi penggantian dan juga penjaga masa. Perbezaan kedua ialah perbezaan struktur kepimpinan pengadil. Dalam bola sepak, penentuan yang dibuat dalam tugas penolong pengadil mempengaruhi keputusan akhir pengadil. Contohnya, semasa offside dan juga lontaran ke dalam. Contohnya macam jika sesuatu situasi tu, pengadil utama selalunya akan tengok dulu pengadil bendera daripada pengadil penolong pengadil untuk melihat sama ada kedudukan tu offside atau tidak untuk memutuskan sesuatu keputusan. Okey, seterusnya keputusan penolong pengadil tidak mengikat pengadil dan pengadil mempunyai kuasa mutlak untuk menolak keputusan penolong pengadil. Dalam permainan futsal pula, penentuan keputusan bergantung kepada kedua-dua pengadil tersebut, merangkumi semua hal luar seperti ketepatan waktu dan keputusan untuk menangguhkan dan meninggalkan pertandingan. Kedua, pengadil kedua dalam futsal selalunya menyokong keputusan pengadil prima, maksudnya pengadil yang lebih utama, dan mereka akan menangguhkan keputusan mereka setiap kali ada konflik. Maknanya kalau kedua-dua pengadil tu terdapatnya ketidakpersetujuan bersama, maknanya diorang akan berbincang dulu dan juga barulah putuskan sesuatu keputusan. Perbezaan ketiga ialah perbezaan daripada kedudukan pengadil. Dalam bola sepak, penolong pengadil berada di sepanjang garis sentuhan kanan setiap bahagian serangan pasukan sesuai dengan pertahanan kedua atau terakhir, bola atau garis separuh. Kedua, kedudukan pengadil utama berada hampir sama dengan dua pembantu pengadil dan bola yang dapat dilihat. Maknanya pengadil utama ni dia selalu berada dalam kedudukan yang sesuai di antara pengadil dan juga situasi bola. Seterusnya dalam permainan futsal pula, pengadil bergerak di sepanjang garis sentuhan ke atas dan ke bawah lebar gelanggang. Kedua, satu pengadil utama terletak di depan permainan dan satu lagi mengekori di belakang permainan. Perbezaan yang terakhir ialah perbezaan dari segi isyarat pengadil. Dalam bola sepak, penolong pengadil bola sepak memegang bendera untuk menunjukkan panggilan. Contohnya semasa offside ataupun situasi di mana ada terjang keras ataupun lontaran ke dalam, penolong pengadil ni akan menggunakan bendera lah untuk tunjukkan isyarat itu kepada pengadil utama. Dalam permainan futsal pula, pengadil futsal tidak mempunyai bendera tetapi membuat gerakan yang setanding dengan penolong pengadil untuk menunjukkan isyarat ketika bola tidak dapat dimainkan. Contohnya semasa ada sepakan percuma ataupun ada kesalahan-kesalahan, semuanya menggunakan tangan je lah, isyarat tangan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adik Fadlullah bin Muhammad Luqman. Nombor metrik A167685. Saya akan membentangkan perbezaan antara kasut bola sepak dan juga kasut futsal. Kasut bola sepak ini biasanya dimainkan di atas padang. Oleh itu, kelebihan yang ada pada kasut ini adalah mempunyai stud pada tapak kasut, iaitu tertumpu ataupun pepaku yang mana berfungsi untuk mencengkam tanah supaya pemain tidak akan merasa licin ketika bermain. Untuk memilih jenis kasut bola sepak, kita perlu melihat kepada kesesuaian padang yang kita bermain. Oleh itu, ketika kita membeli kasut bola sepak, akan terdapat kod-kod yang tertentu yang membezakan antara kasut-kasut tersebut. Iaitu yang pertama FG, firm ground, sesuai untuk tanah padat dan juga rumput pendek.
Ia juga biasanya digunakan di Malaysia kerana beriklim panas dan juga sederhana. Kemudian adalah HG, hard ground, iaitu jarang dijumpai dalam pasaran kerana kasut ini hanya sesuai untuk dimainkan pada padang yang kering dan juga tidak berumput. Kemudian adalah SG, soft ground, permukaan padang yang lembut, berlecak ataupun mempunyai rumput yang panjang. Biasanya menggunakan studs logam berbentuk bulat, namun agak sukar untuk dicari kerana kebanyakan negara sudah mengharamkan penggunaan SG ini. Dan akhirnya adalah AG, astrograss ataupun artificial grass, yang mana kasut ini sesuai untuk dimainkan pada permukaan padang rumput tiruan. Ini adalah perbezaan di antara stud yang digunakan bagi kod-kod yang berlainan. Seterusnya kita melihat kepada kasut futsal. Kasut futsal ni ia mempunyai tapak yang rata dan diperbuat daripada getah sintetik. Oleh itu, ia tidak licin dan mempunyai grip pada tapak gelanggang dan ia juga sangat fleksibel. Untuk memilih jenis kasut futsal pula, kita melihat kepada gaya permainan yang dimainkan. Iaitu yang pertama, tapak nipis sesuai untuk pemain yang suka untuk dribble bola dan juga berlari. Ia memberi kelebihan untuk merasa bola tersebut. Kasut ini merupakan hot selling shoes dalam Malaysia. Antara contoh kasut tersebut adalah Top Salah. Seterusnya adalah tapak tebal, yang mana tapak ini sesuai untuk pemain yang suka untuk membuat kawalan bola dan juga shooting. Ini adalah contoh kasut yang mempunyai tapak tebal. Baiklah, seterusnya saya akan sambung pada perbezaan tapak futsal dan bola sepak. Pertama sekali ialah bola sepak adalah permainan luaran, manakala futsal adalah permainan tertutup. Yang kedua, bola sepak dimainkan di lapangan yang lebih besar daripada futsal yang dimainkan di lapangan yang lebih kecil. Seterusnya, saya akan sentuh pada jenis rumput padang bola sepak yang terdapat di Malaysia. Selalunya Malaysia menggunakan 3 jenis rumput, iaitu cowgrass, zoysia, bermuda. Cowgrass adalah rumput yang lasak, kurang memerlukan baja dengan air. Semasa kemarau, rumput tersebut akan bertukar warna coklat. Semasa tidak kemarau, ia akan kembali hijau. Dan seterusnya, ia menggunakan akar pendek, daun besar dan lembut. Yang kedua ialah zoysia. Zoysia adalah rumput yang tumbuh rapat dan mengandungi daun yang keras. Ia juga tahan lasak dan cepat panjang dan lambat pulih dari kerosakan. Tapi ia memerlukan kos penjagaan yang sangat tinggi. Akhir sekali ialah bermuda. Rumput ini selalunya digunakan di Malaysia dan paling sesuai digunakan di Malaysia kerana ia mudah ditanam, murah, cepat pulih dari kerosakan dan senang membiak. Baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada jenis lantai gelanggang futsal. Di Malaysia terdapat 3 jenis lantai gelanggang futsal yang selalu digunakan, iaitu vinyl, Taraflex dan Simen. Yang pertama ialah vinyl. Kebaikannya ialah bola meluncur dengan lancar. Seterusnya, empuk semasa melakukan diving. Tapi keburukannya ialah jika digunakan dalam waktu yang lama, lapangan menjadi tidak rata. Yang kedua ialah Taraflex. Kebaikannya ialah rata menyebabkan aliran bola menjadi lancar dan permukaan yang tidak licin. Keburukannya ialah lapangan yang dibuat daripada beberapa lapisan, maka dapat kecacatan jika terdapat lapisan yang tidak rata. Yang ketiga ialah Simen. Simen ni selalu digunakan di indoor futsal atau outdoor futsal. Kebaikannya ialah tidak mempunyai kos yang tinggi untuk selenggara dan seterusnya ialah rata. Tapi keburukannya ialah permukaan keras yang menyebabkan kecederaan dan jika ketika basah, lantai menjadi sangat licin. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk perbezaan bola yang digunakan dalam bola sepak dan futsal. Sebelum itu, nama saya adalah Fujudin bin Rosman. Nombor metik saya adalah A182480. Perbezaan bola yang digunakan akan dilihat dalam 5 faktor. Yang pertama adalah diameter, yang kedua adalah saiz bola, yang ketiga adalah tekanan bola yang digunakan, yang keempat adalah berat bola yang digunakan dan akhir sekali adalah lantunan bola. Dari segi diameter, bola yang digunakan dalam permainan futsal mempunyai diameter di antara 62 sehingga 64 cm. Dalam bola sepak, bola yang digunakan dalam bola sepak mempunyai diameter di antara 68 sehingga 73 cm.
Faktor yang ketiga adalah saiz bola. Bola yang digunakan dalam futsal bersaiz 4 dan bola yang digunakan dalam bola sepak bersaiz 5. So maknanya bola yang digunakan dalam futsal adalah lebih kecil jika nak dibandingkan dengan saiz bola yang digunakan dalam bola sepak. Faktor yang keempat adalah berat bola yang digunakan. Bola yang digunakan dalam futsal memiliki berat di antara 400 sehingga 440 gram. Manakala dalam bola sepak, berat bola yang digunakan adalah di antara 396 sehingga 453 gram. Yang keempat adalah tekanan angin bola yang digunakan. Dalam futsal, tekanan bola futsal adalah di antara 0.4 sehingga ke 0.6 atmosfer. Dalam bola sepak, tekanan bola yang digunakan dalam bola sepak adalah di antara 8 sehingga 12 psi. Dan yang kelima adalah lantunan bola dari ketinggian 1 meter. Bola futsal lantunannya sekitar 55 sehingga ke 65 cm. Lantunan bola yang digunakan dalam bola sepak adalah 60 cm. So dekat sini dia ambil contoh, kalau kita lepaskan bola daripada ketinggian 1 meter, bola futsal akan jatuh dan bola futsal akan lantun ataupun dalam bahasa lain adalah bump. So maknanya dia akan bump antara 55 hingga ke 65 cm. Kalau bola sepak dia akan melantun 60 cm. So maknanya lantunan bola sepak tu lebih anjal lah kalau nak compare dengan futsal. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aidil Adha, pemegang kad matrik A179628. Pada malam ini saya akan menceritakan mengenai perbezaan bola sepak dan futsal dari segi posisi pemain. Posisi pemain dalam bola sepak dan futsal seakan-akan sama, namun terdapat perbezaan yang boleh kita saksikan. Perbezaan ini disebabkan oleh bilangan pemain futsal yang jauh lebih sedikit daripada pemain bola sepak. Di dalam permainan bola sepak, dalam sebuah perlawanan bagi sesuatu pasukan, terdapat 11 orang pemain dalam suatu masa. Pemain itu terdiri daripada goalkeeper ataupun goalie, defender ataupun back, wingback, holding ataupun defensive midfielder, center midfielder, attacking midfielder ataupun playmaker, forward, winger ataupun flanker. Di dalam permainan futsal pula, dapat 5 orang pemain dalam sesuatu masa. Pemain itu terdiri daripada goalkeeper ataupun golero, defender atau pixel, winger, flanker ataupun ala, forward, pivot ataupun top man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fakruddin bin Muhammad Azhar. Saya akan menerangkan tentang perbezaan bola sepak dan futsal dari segi sepakan penalti. Okey, yang pertama, dalam bola sepak ini, sepakan penalti diambil di tengah-tengah kawasan penalti 12 ela daripada gawang yang disebut tanda penalti. Manakala dalam futsal, tanda penalti pertama adalah serupa dengan tanda penalti dalam bola sepak dan berjarak 6 meter dari titik tengah tiang gol. Manakala untuk sepakan seterusnya, untuk sepakan penalti bola sepak ni, kebiasaannya untuk bola sepak ni gol dia agak besar. Jadi pemain akan ada ruang yang banyak untuk sumbat gol. Jadi pemain ni boleh guna kreativiti masing-masing untuk skor gol, sama ada untuk shoot perlahan ataupun shoot kuat. Okay. Manakala bagi futsal pula adalah kalau futsal ni gol dia adalah kecil. So pemain futsal ni tiada pilihan lain selain untuk shoot kuat untuk skor gol. Mungkin ada pemain futsal yang shoot perlahan tetapi gol. Cuma jarang berlaku. Lagi-lagi kalau dalam match penting memang kena shoot kuat lah untuk dalam futsal ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhilmi bin Zakaria. Nombor matrik A174505 akan menerangkan tentang perbezaan bola sepak dan futsal dari aspek penggantian pemain. Dalam kedua-dua sukan ini, pengadil mempunyai budi bicara mengenai pemain mana yang boleh atau tidak boleh masuk ke dalam padang atau gelanggang. Untuk penggantian pemain dalam bola sepak,
pemain mesti menunggu sehingga penghentian permainan untuk memasuki padang. Maksudnya, pemain mesti menunggu bola keluar daripada padang terlebih dahulu untuk melakukan sebarang pergantian pemain. Pemain perlu memberitahu pengadil tentang pergantian yang ingin dibuat. Maksimum 3 pergantian dibenarkan dalam permainan bola sepak. Untuk pergantian pemain dalam futsal pula, pergantian boleh berlaku semasa bermain dengan syarat pemain masuk dan keluar dari padang secara serentak melalui kawasan yang ditentukan. Pemain tidak perlu memberitahu pengadil tentang pergantian yang ingin dibuat. Untuk permainan futsal, tiada had jumlah pergantian pemain. Kita dapat melihat pergantian pemain dalam futsal lebih mudah dan senang dilakukan berbanding pergantian pemain dalam bola sepak, kerana pergantian pemain dalam futsal tiada had jumlah. Sekian dari saya.